bahas bersama, menerajui cita-cita. Medan utama sebagai wasilah, menyemai benih-benih hikmah. Berteras keimanan, berlandas ke asrama. Ini iltizam kita, ini matlamat kita. Sentiasa ada memacu keharmonian ummah. Zakat bulan bina. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada petang yang barakah ini, pada 24 September 2020, lebih kurang dalam jam 2.40, sepatutnya kuliah live ini, live ceramah ini bermula jam 2 petang oleh penganjur iaitu Pusat Zakat Pulau Pinang. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melalui Pusat Zakat Pulau Pinang. Masya Allah. Itulah pihak penganjur bagi majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini. Alhamdulillah, syukur dan ucap terima kasih kepada pihak penganjur yang bertimbang rasa kerana sepatutnya majlis ataupun kuliah ni bermula jam 2 petang, tapi kerana saya tadi dalam perjalanan habis hampir dalam jam 12 di Kuantan, jadi bertolak untuk sampai di Gombak, di satu lokasi yang sesuai untuk dibuat kuliah live ni. Jadi alhamdulillah sedang elok je sampai, kami terus memulakan. Jadi pihak penganjur memberikan kita ruang untuk ditangguhkan lebih kurang dalam 30 minit. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan masa ini adalah masa yang lebih baik daripada perancangan asal. Kerana apa? Mungkin kalau buka 2, orang baru habis solat, dalam proses makan tengah hari dan sebagainya. Jadi ngam-ngam lah ya, insyaAllah dah selesai solat, dah selesai makan tengah hari dan lain-lain urusan. Kita sama-sama meluangkan masa untuk berada di depan live ni, online ni, di mana pun anda berada, insyaAllah kita sama-sama membincangkan perkara yang berkaitan dengan zakat. Masya Allah. Jadi terima kasih ya kepada Pusat Zakat Pulau Pinang, penganjur bagi majlis ilmu kita pada petang yang barakah ini. Jadi insyaAllah, marilah sama-sama kita share. Share live ini hanya mudah saja kan. Benda tu perkara simple. Tekan saja butang share, kemudian kita telah pun mengumpul pahala menyebarkan kebaikan. Mungkin hasil daripada kita share, ada beberapa orang yang tengok tanpa kita tahu siapa. Tapi Allah telah mencatatnya. Allah melihat. Dan tidak akan kurang catatan Allah terhadap apapun amalan kita. Sama ada amalan itu amalan yang banyak ataupun sikit. Amalan yang mudah ataupun susah. Jadi butang share ni sebenarnya sangat mudah. Tinggal lagi kita mahu atau tidak. Jadi mudah-mudahan dengan usaha yang kita buat, walaupun kita mungkin tak mampu untuk hadir majlis ilmu, kita tidak mampu untuk menyampaikan ilmu, tapi saya percaya kita semua mampu untuk menyebarkan ilmu melalui kaedah moden hari ini kan, teknologi yang canggih
iaitu dengan kita berkongsi kebaikan, insya-Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat sekalian. Tajuk kita pada petang ini iaitu zakat sebagai keseimbangan ummah. Zakat sebagai keseimbangan ummah. Subhanallah. Satu tajuk yang sangat baik. Sebab bila kita sebut tentang zakat, kita tahu zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Maksudnya untuk menjadi Muslim, Muslim yang sempurna, Muslim yang cukup syarat lah. Kita ni kan tak boleh main declare je kita ni Muslim. Bukan semudah itu untuk kita dikenali ataupun kita sempurna menjadi Muslim. Sebab itu ada namanya rukun Islam. Manakala untuk menjadi mukmin, orang yang beriman pula ada rukun dia pula, ada syarat-syarat dia. Jadi untuk digelar mukmin iaitu orang yang beriman, ada pula rukun iman. Masya Allah. Jadi bila kita sebut tentang Muslim, iaitu rukun Islam, sebagai orang Muslim wajib buat apa? Kalau kita ni kan sebagai ahli persatuan sekian-sekian ada syarat dia. Kalau kita ni sebagai pekerja, nak sah kita ni bekerja di satu tempat syarikat dan sebagainya, ada syarat dia. Ada tempoh dia. Kan? Mungkin 2 tahun disahkan sebagai pekerja tetap. Mungkin ada syarat-syarat, kena isi borang, kena buat itu, kena buat ini, kena daftar itu, daftar ini. Akhirnya kita disahkan menjadi pekerja secara sah. Apa lagi bila melibatkan bab agama. Sah atau tidak, maksudnya cukup tak syarat kita sebagai Muslim. Subhanallah sekejap. Cik, abang. Minta maaf. Minta maaf ya. Okey, kita sebagai Muslim, jadi ada rukun Islam. Apakah itu rukun Islam? Yang pertama, mengucap syahadah. Yang kedua, menunaikan salat. Manakala yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi bila sebut bab zakat, kita faham dan orang yang beriman, dia yakin dan percaya bahawasanya zakat adalah wajib. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ia boleh dikira sebagai terbatal akidah ataupun terbatal syahadahnya. Jadi bila sebut tentang bab rukun Islam, zakat adalah wajib, maka kita tidak boleh melainkan menerima tentang penghukuman zakat ini adalah rukun Islam dan ia wajib. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin, muslimat sekalian, maka setelah kita ada keimanan berkenaan dengan rukun Islam ini, insya-Allah kita akan berusaha untuk menunaikan kewajipan menunaikan zakat. Bukan kita mencari alasan, mencari sebab. Orang Islam sejati dia mencari sebab untuk dia menunaikan. Tapi bagi orang Islam ramai di hari ini, dia cuba berusaha untuk supaya dia ni dikira sebagai orang tidak layak untuk menunaikan zakat. Sebab bila kita bercakap tentang zakat, lebih ramai orang yang akan guna ayat begini, saya wajib ke zakat? Perlu ke saya zakat? Saya pun nak kena zakat ke? Takkan bisnes kecil pun zakat juga? Saya ni bekerja gaji 2,000 lebih je. Saya pun berhutang beli rumah, beli kereta. Takkan kena zakat juga? Sedangkan saya pun hidup cukup makan. Dan banyak lagi contoh-contoh ayat yang berkaitan dengan zakat. Hari ini umat Islam lebih ramai untuk mencari helah supaya tidak bayar zakat. Supaya mencari maksudnya hujah-hujah bahawasanya dia bukan orang yang perlu keluar zakat. Tetapi sebaliknya bagi orang mukmin, orang Muslim sebenarnya, dia pula rasa seronok bila dia keluar zakat. Dia rasa macam seolahnya lah, saya ni nak keluar zakat. Bahkan mungkin ada setengah orang kata, awak tak cukup syarat, tak payah keluar zakat, tak apalah saya nak keluarkan juga. Saya nak rasa feel melaksanakan hukum Islam yang keempat ni. Saya nak ambil peluang dapat pahala sebab kalau buat perkara sunat pahala sekian-sekian, buat perkara yang wajib lagi besar pahala. Masya Allah.
Dan mungkin ada yang kata tak apa, saya nak keluarkan zakat, bahkan saya nak bagi lebih. Sebab apa? Saya nak menyucikan harta saya. Mungkin ada harta-harta saya ni bercampur dengan perkara-perkara yang syubhah. Mungkin harta saya ni bercampur dengan sumber-sumber yang syubhah dan sebagainya. Jadi saya nak keluarkan zakat kerana zakat itu disebut sebagai yang akan menyucikan harta. Subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian. Kita tak akan dapat kelebihan, fadilat, kemanisan melainkan kita buat dengan sepenuh hati. Ya, mungkin ada orang dia kira-kira dia terpaksa keluar zakat, keluar-keluar dia kena bayar 200 contoh. Dan dia buat dalam keadaan rasa berat hati. Dia buat dalam keadaan tak pasal-pasal nak kena keluar zakat, contoh dia merungut begitu. Ataupun dia rasa macam jumlah itu telah membebankannya. Ataupun dia mula melihat kerugian bila keluarkan zakat dalam jumlah tersebut. Dia kata baik buat perkara lain. Susah-susah kerja, sesusah meniaga, tiba-tiba nak kena bayar zakat. Bila zakat dikeluarkan dengan perasaan seumpama ini, mungkin sah zakat tu. Ia terlepas daripada azab api neraka, maksudnya azab Allah kepada bab kewajiban menunaikan zakat. Tapi kita di kalangan orang yang rugi kerana kita melakukan suatu ibadah dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tidak ikhlas, dalam keadaan kita tak gembira dan kita tidak bahagia. Masya Allah. Muslimin, muslimat sekalian, sekarang tajuk kita ialah zakat sebagai keseimbangan ummah. Sebelum zakat ini memainkan peranan sebagai keseimbangan ummah, zakat dia memainkan peranan sebagai keseimbangan hidup kita sendiri. Hidup kita di dunia, hidup kita di akhirat. Hidup kita di alam barzah. Zakatlah yang akan menyeimbangkan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, bayangkan ya, sekiranya kita ini terus saja berniaga sekian, maju, kemudian bekerja, dapat gaji, naik gaji sekian tanpa ada kewajiban zakat. Mungkin sebahagian besar daripada kita lupa untuk memberi kembali di jalan Allah. Sebab ia hanya pilihan, sedekah hanya pilihan, zakat adalah sedekah wajib. Okey, sedekah ada dua lah, sedekah sunat, sedekah wajib. Manakala zakat adalah sedekah yang diwajibkan oleh Allah. Dapat pahala sedekah, jangan bimbang dapat pahala. Manakala bila sebut sedekah sunat, sedekah yang selainnya lah yang tak wajib. Kalau tak bagi tak apa, bagi dapat pahala yang besar, subhanallah. Jadi bila kita buat sedekah yang wajib, ia sangat besarlah pahalanya. Jadi bagi orang mukmin yang beriman dan yakin bahawasanya besarnya pahala memberi, pahala bersedekah dan sebagainya, dia akan bahagia bila dia tergolong di kalangan orang yang perlu dan wajib menunaikan zakat. Sebab dia fikir, ya Allah, Alhamdulillah, rupanya rezeki yang Allah beri banyak. Rupanya rezeki yang Allah beri cukup. Rupanya sekian-sekian. Kerana apa? Kerana dia dah sampai tahap keluar zakat. Bahkan saya jumpa ramai orang berniaga, dia sebut begini. Saya jumpa beberapa orang sebenarnya. Dia sebut, motivasi saya untuk berniaga supaya sale makin naik, sale makin naik, sale makin naik. Perniagaan makin berkembang sebab saya punya semangat untuk menaikkan nilai ataupun jumlah zakat. Masya Allah. Bukan sebab dia punya target sale untuk dirinya. Bukan untuk makan ahli keluarga saja. Tapi dia punya target, dia kata Alhamdulillah, bila saya niat untuk menaikkan lagi jumlah jualan, untuk kembangkan lagi perniagaan untuk sekian-sekian, kerana saya bahagia dan saya gembira untuk meningkatkan jumlah zakat. Dia kata saya dapati rezeki yang Allah beri melimpah ruah, bertambah-tambah. Sebab Allah tahu, jika diberikan kepada hamba-Nya yang ini, apabila dia mendapat nikmat, limpahan rezeki, dia bukan orang yang kufur dengan nikmat Allah. Bahkan dia sangat gembira dan bahagia mengembalikan semula nikmat itu di jalan Allah. Jadi muslimin, muslimat sekalian, kita apabila menyebutkan tentang zakat, mari kita tengok apakah maksud yang dikatakan zakat. Apa maksud zakat yang kita sebut zakat tu kan? Zakat dari sudut bahasa, ia daripada terbitan kalimah zakah. Zakat tu asal daripada kalimah zakah, bermaksud suci
subur, bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta, kepada pembayar zakat dan penerima zakat. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali, dari sudut bahasa zakat yang kita sebut zakat tu, itu bukan dalam bahasa Melayu. Kita tahu ia bahasa Arab. Asal daripada perkataan zakah bermaksud suci dan subur, bersih, berkat, berkembang dan baik kepada harta kita, pengeluar zakat. Baik kepada harta itu sendiri jadi bersih dan kebaikan dia adalah untuk penerima zakat. Pemberi zakat kita yang keluar zakat dapat banyak pahala, dapat junnah. Nabi kata sedekatun junnah, dapat perisai api neraka. Nabi sebut lagi sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa, ibarat seperti apa? Air memadamkan api. Dan sedekah merupakan satu amalan yang tidak akan terputus pahala setelah kita mati. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi, firman Allah yang membenarkan ataupun yang mengukuhkan betapa besarnya pahala sedekah. Sebab itu zakat ni membawa maksud suci, subur, bersih, berkat, berkembang. Pertama kepada apa? Harta itu sendiri. Yang kedua kepada pemberi zakat. Yang ketiga kepada penerima zakat. Yang menerima zakat, subhanallah, dia akan bahagia. Dia akan gembira. Akan dimudahkan urusan hidupnya yang sempit itu. Banyak mana penerima zakat, dia dapat orang yang miskin, anak-anaknya miskin, anak susah, orang susah. Hasil daripada zakat boleh hantar anak belajar. Daripada zakat boleh dapatkan rawatan kalau ikutkan tak mampu. Sebab itu sebenarnya pengeluar zakat dia tidak tahu betapa hebatnya keluasan dan betapa banyaknya pahala yang dia perolehi daripada zakat yang dikeluarkan. Dia tidak tahu siapa penerima. Itulah di antara kelebihan pengeluar zakat. Sebab apa? Insya-Allah dia akan selamat daripada penyakit riya, penyakit ujub, penyakit takabur. Sebab kalau sedekah, kadang-kadang kita lebih mudah untuk dihinggapi penyakit ini. Tapi orang yang pergi bayar zakat di kaunter, contoh pusat kutipan zakat, sebab perkara itu wajib, bila melibatkan perkara wajib, ia lebih selamat. Jauh sikit. Selamat daripada ujian, riak, takabur, ujub dan sebagainya. Masya Allah. Dan selepas kita bayar zakat, kita tak tahu bagaimana zakat kita itu dikembangkan. Bagaimana zakat kita itu telah diuruskan oleh pusat kutipan zakat. Sekarang yang membuat program ini Zakat Pulau Pinang. Kita doakan supaya pusat zakat Pulau Pinang terus cemerlang. Pekerjanya, di kalangan majikan, bos-bos, staf-staf semua. InsyaAllah Allah berikan limpahan rezeki, limpahan kesihatan, limpahan rahmatnya. Kerana kalian telah menjadi wakil umat Islam untuk melakukan kerja yang berat ini. Sebagai pengurus zakat umat Islam. Kerana amanahnya sangat berat untuk memastikan semua zakat yang diberikan oleh umat Islam diuruskan dengan baik dan amanah. Jadi kita bayangkan ya, tugas kita adalah pergi ke tempat kaunter zakat, kemudian kita keluarkan zakat. Kemudian setelah itu kita pulang dan zakat kita itu, harta yang kita keluarkan itu yang datangnya hakikatnya daripada Allah, diuruskan oleh mereka yang mengorbankan masa tenaga ini. Mereka yang telah diberi amanah ini. Lalu mungkin saat kita sedang tidur, saat kita sedang rehat, saat kita sedang makan-makan, rupanya harta zakat kita itu sedang dikembangkan. Rupanya sedekah kita itu sedang dinikmati oleh fakir miskin. Sedang dinikmati oleh pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu yang layak terima zakat. Sedang dinikmati oleh mu'allaf, sedang dinikmati oleh orang sakit yang tidak mampu untuk menanggung belanja perubatan. Wallahu alam, berapa ramai orang yang kita mampu gembirakan tanpa kita tahu. Subhanallah. Dalam keadaan kita memberi zakat, mudah-mudahan di akhirat kelak kita akan terkejut. Lalu kita bertanya, ya Allah, daripada mana pahala yang banyak ini?
rupanya daripada pahala zakat yang kita berikan, rupanya ada beratus orang merasai bahagia daripada zakat yang kita keluarkan. Sebab itu zakat dia ada 8 asnaf. 8, pembahagian tu 8. Kalau kita nak keluarkan sedekah, belum tentu kita boleh cari 8 asnaf ni. Tapi bagaimana pusat kutipan zakat ini dengan staf-stafnya menjalankan tugas untuk menyebarluaskan, menjadi wakil kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, bismillah. Okey, itu zakat dari sudut bahasa. Indah sekali bila kita belajar bab zakat ni. Baru kita tahu kelebihan besar zakat ni. Kemudian dari sudut syarak, zakat adalah mengeluarkan harta tertentu. Dari sudut syarak, maksud zakat ialah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu, mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Masya Allah. Sekali lagi, kita ulang. Zakat dari sudut syarak ialah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu, mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu. Masya Allah. Okey, hukum zakat adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Setiap Muslim wajib mengeluarkan zakat. Bagi umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 110, Allah berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maka dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kalau kita tengok kedudukan zakat di dalam Islam, kita tahu ia adalah rukun Islam. Dan seseorang yang mengingkari kefarduan zakat boleh dikira sebagai murtad. Ia berbeza, tuan-tuan perempuan. Jangan pula kita kata orang tak kelas zakat murtad. Tidak. Tapi bagi orang yang sebut begini, zakat tu tak wajib. Ataupun dia kata zakat tu zalim. Ataupun dia kata zakat ni kalau tak keluar pun tak ada masalah. Tak ada berdosa besar. Okey, bahayanya bila dia menyebutkan begitu dan dia yakin bukan dengan keyakinan, bukan dengan kejahilan. Dengan ada ilmu pengetahuan dan dia sebut boleh terbatal akidah, boleh murtad. Sebab ia termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam ni dia ada 5, kita tahu kan. Dan kalaulah tolak 1, dia kira terbatal semua. Kalau kira matematik, 5 tolak 1, 4. Tapi rukun Islam, rukun iman, 6 tolak 1, kosong. 5 tolak 1, kosong. Sebab itu rukun, dia umpama tiang yang berdiri sama tinggi, sama rendah. Dia umpama tiang yang saling melengkapi. Kalau satu tiang yang kita tinggalkan, dia boleh meruntuhkan semua tiang. Jadi kena sempurnakan. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat sekalian. Kita tengok berapa kan, siapa yang wajib keluarkan zakat. Contohnya kan. Okey, nanti kita akan pergi kepada siapakah yang wajib zakat apa kan, jenis-jenis zakat dan sebagainya. Okey, sebelum itu kita tengok dulu apa dia fadilat ataupun kelebihan mengeluarkan zakat. Masya Allah. Okey, pertama kita boleh buat catatan ya, muslimin muslimat, share dan kita buat catatan insya-Allah. Okey. Pertama, kelebihan menunaikan zakat iaitu amalan berzakat yang pertama boleh membiasakan diri pengeluarnya supaya bersifat pemurah. Bersifat pemurah dan suka mengerjakan ibadah. Amalan itu juga boleh membuang sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil di dalam diri kita. Hakikat ini boleh dirasai oleh pengeluar zakat dan dia boleh menyadari bahawa zakat itu lebih ketara kepada penambahan harta daripada menguranginya. Itu yang nak disebutkan tadi tu. Di luar sana ada orang yang kaya raya, yang hidupnya Allah murahkan rezeki yang barakah. Bukan semata-mata kerana handal dan bijak dia berniaga, tidak. Tapi kerana amanah dan jujurnya dia dalam menunaikan zakat. Bahagia, ikhlas, seronok, suka. Bahkan dia sentiasa mencari-cari ruang untuk supaya dia bayar zakat. Masya Allah. Akhirnya dia akan
Tengok. Share lah. Subhanallah. Kalau tak share lama tak lama tengok betul. Cubaan. Mohon maaf ya. Sebab tadi terputus sekejap. Mudah-mudahan tengok telefon tu apa tengok. Mohon maaf ya, subhanallah, rasanya saya dah kembali semula. Tadi terputus sekejap, kita pun tak pasti kenapa, mohon maaf ya. Okey, insya-Allah kita akan sambung balik. Okey, Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Nabi sebut, zakat itu tidak akan mengurangi harta. Zakat tidak akan mengurangi harta. Bahkan insya-Allah zakat akan menambahkan lagi harta. Zakat bila kita keluarkan sebagaimana yang disebut tadi itu kan. Sebagaimana yang disebutkan maksud zakat dari sudut istilah tadi tu, dari sudut bahasa zakat, pergi kepada perkataan zakat iaitu berkembang. Siapa yang mengeluarkan zakat, insya-Allah hartanya semakin berkembang. Hartanya semakin bertambah. Yang paling utama, harta akan bersih. Lalu harta itu akan barakah. Bila satu harta itu barakah, maka insya-Allah dia akan selamat daripada apa-apa yang boleh menyebabkan harta itu rosak, harta itu kurang, harta perniagaan yang rugi. Insya-Allah tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Maksudnya perniagaan yang tidak akan merugikan. Sebab itu ya kadang-kadang saya dulu muslimin-muslimat sekalian ketika kita saya lah dulu kerja sebagai peruncing rumah tangga, ramai banyak kes masalah rumah tangga. Dia orang datang mengadu masalah sekian, masalah suami, masalah anak, pelbagai masalah lah. Bila kita teliti apakah punca masalah-masalah ini berlaku. Dan banyak yang terlibat rupanya sepanjang mereka bekerja. Dah 20 tahun kerja, dah 15 tahun kerja, ada yang peniaga, tidak pernah keluar zakat. Bila saya tanya bab rukun Islam, sebab kita kata kita kena cari punca, tuan-tuan puan-puan. Kenapa Allah tarik keberkatan dalam rumah tangga? Kenapa Allah tarik kasih sayang dalam rumah tangga? Kenapa tidak ada mawaddah, warahmah, sakinah, tak ada ketenangan? Tidak ada mawaddah dan sebagainya, kasih sayang. Bila kita cek, bila kita tengok, bila kita tanya rupanya, harta tidak dibersihkan. Harta tiada keberkatan. Kerana apa? Tidak pernah dikeluarkan zakat. Dan daripada harta yang mereka cari, yang mereka dapat daripada makan gaji ataupun melalui berniaga, akhirnya daripada harta itu mereka beli makanan. Makanan jadi darah daging. Jadi sumber beli makanan itu daripada sumber yang tak barakah. Kemudian beli rumah. Rumah pun mungkin akan menyebabkan kesan-kesan yang tertentu. Lepas tu beli kereta pula. Sebab itu keluarkan zakat, Nabi sebut, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak dikurangi. Tidak akan kurang. Harta daripada zakat itu tidak akan mengurangkan harta. Malah akan menambah-nambah. Kalau tidak bertambah dari sudut amount ataupun dari sudut jumlah. Bukannya bila kita keluar zakat minggu ni tengok jumlah sama dan sale makin menurun contohnya. Tapi yang paling utama yang kita tak nampak iaitu zakat ini dia bertambah dari sudut barakah, keberkatan. Bila sebut barakah ataupun keberkatan, ia sesuatu yang lagi banyak pertambahannya. Sebab apa? Ini perkara alam ghaib, kita tak nampak. Keberkatan itu dia akan jadi macam mana kepada hidup kita. Sama ada mungkin dia akan mendatangkan bahagia, menyebabkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, suka solat di awal waktu, suka baca Quran. Sebab barakah harta ini dia bagi kesan yang kita sendiri tak boleh nak fikir ataupun tak boleh nak tulis kesan-kesan barakah harta. Harta jadi barakah sebab keluar zakat, saya nampak pertama jadi kini duit.
Kadang-kadang barakah itu tanpa kita sedar, kita tak sedar. Tapi alhamdulillah hidup kita dimudahkan Allah, tenang, urusan dilancarkan, kalau ada masalah cepat pertolongan Allah. Rupanya datangnya daripada ibadah menunaikan zakat. Masya Allah. Okey. Jadi, bila kita merujuk hadis Nabi, bila Nabi sebut ma naqasat sadaqatu min malin, zakat ataupun sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi persoalan bagaimana zakat ini tidak mengurangi harta? Sedangkan kalaulah kita ada hasil daripada perniagaan 1,000, kita kena keluarkan jumlah tertentu. Kalau dari sudut kiraan matematik, harta tu makin berkurang. Tapi kenapa Nabi sebut sedekah dan juga zakat ini tidak mengurangi harta? Masya Allah. Jadi jawapannya, jawapan bagi persoalan, kalau orang tanya, apa yang dimaksudkan dengan hadis Nabi, sesungguhnya sedekah ataupun zakat tidak mengurangi harta. Sedangkan kalau logiknya, kalau kita kira matematiknya, bila kita tolak zakat, harta ataupun jumlah duit kita tu makin berkurang. Okey, jawapannya. Yang pertama, boleh tuliskan jawapan, boleh tuliskan nota supaya perkongsian kita pada petang ini lebih tersebar luas, dan bila ada orang yang baca nota yang kita tulis, insya-Allah ada orang baca, kita dapat pahala tanpa sedar. Satu lagi, bila kita tulis, dia akan bagi ingatan yang kuat sikitlah pada diri kita. Dan automatik insya-Allah kita dapat pahala menuliskan ilmu Allah. Okey, yang pertama, maksud tidak mengurangi harta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan harta tersebut daripada sesuatu yang memudaratkan dan memeliharanya daripada gangguan manusia. Selain daripada perkara tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala juga menunjukkan cara-cara untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta tersebut kepada pemiliknya. Di samping itu, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran pahala yang besar kerana mengeluarkan harta semata-mata untuk redha Allah. Allahu Akbar. Pertama, antara hikmah mengeluarkan zakat. Dan apakah yang dimasukkan harta tidak akan mengurangi, zakat ataupun sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang pertama, Allah akan menunjukkan jalan bagaimana. Allah beri ilham, Allah beri idea, Allah beri kekuatan, Allah berikan jalan-jalan, Allah datangkan orang-orang yang tepat untuk membantu kita mengembangkan harta Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita orang yang amanah dengan harta yang Allah beri. Siapakah orang yang amanah dengan harta? Iaitu orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang tidak amanah dengan harta yang Allah berikan pinjaman adalah orang yang kedekut. Bila sebut kedekut ini, saya nak sebut satu hadis Nabi yang sahih. Nabi SAW bersabda, dengar baik-baik hadis Nabi ini. Jadikanlah hadis ini motivasi supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang kedekut. Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang pemurah itu dekat ia dengan Allah, orang yang pemurah itu disayangi Allah, disayangi manusia, dekat ia dengan syurga, jauh ia daripada neraka. Manakala orang yang bakhil ataupun kedekut dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dekat ia dengan neraka, jauh ia daripada syurga. Dan Nabi sambung lagi, sesungguhnya orang yang jahil tetapi pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim tapi kedekut. Masya Allah. Nabi sebut, walaupun dia tu orang jahil, ilmu tak banyak, biasa-biasa saja, tapi dia pemurah, lebih Allah cinta daripada orang yang ada ilmu, orang yang ada pengetahuan, orang alim tetapi kedekut tapi bakhil. Sebab golongan yang bakhil kedekut ini, golongan yang dibenci oleh Allah kerana dia tidak sedar diri. Dia tidak sedar bahawasanya harta yang dimiliki hanyalah pinjaman yang Allah akan ambil sekaligus sebaik saja dia mati. Sepanjang hidup dia kumpulkan harta. Begitu begini, begitu susah payah siang malam. Tapi sebaik dia mati, sekelip mata harta itu bukan lagi milik dia. Milik yang orang-orang yang dia tinggalkan. Jadi, harta zakat adalah proses untuk Allah membersihkan dan menyucikan. Bukan Allah nak bebankan kita. Bukan Allah
nak mengambil apa yang kita miliki kerana harta kita milik Allah. Sebenarnya Allah ingin mengembangkan lagi harta. Sebenarnya Allah nak menyucikan harta kita. Ia adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Semua amal soleh, termasuklah zakat, ia sebenarnya untuk kebaikan kita. Ia sebenarnya adalah untuk kebaikan, kelebihan, fadilat yang bakal kita nikmati terutamanya di alam kubur, di mahsyar sehinggalah masuk syurga. Tetapi orang yang keluarkan zakat sebenarnya dia dah dapat fadilat, kemanisan, kelebihan di dunia lagi. Jadi kita faham siapa yang mengeluarkan zakat pertama kelebihannya, kenapa Nabi kata tidak mengurangi harta? Yang pertama, Allah akan memberikan kepadanya ilham, jalan-jalan, didatangkan orang-orang yang benar, ikhlas, sehinggalah perniagaannya itu berkembang dengan maju. Yang disebutkan juga tadi, Allah akan melindungi hartanya daripada perkara-perkara yang mudarat. Sama ada datang daripada gangguan manusia yang berniat jahat, manusia yang ada hasad dengki, manusia yang ingin lihat dia jatuh dan sebagainya. Allah akan melindungi, insya-Allah. Yakinlah kepada pengeluar zakat, hartanya akan dilindungi, dirinya akan dilindungi. Macam saya sebut tadi, cerita tadi tu kan, ada banyak orang masalah rumah tangga, masalah hidup, begitu begini. Bila ditanya bab zakat, kebanyakan mereka tidak menunaikan zakat. Saya kata inilah punca utama. Kalau tuan-tuan, saya kata kalau tuan-puan pergilah mengadu pada siapa pun. Pergi dapat nasihat kaunselor terbaik di dunia sekalipun. Tuan-puan pergi khusus untuk pulihkan hubungan suami isteri ke, ataupun mungkinlah ada buat tips itu, tips ini. Tapi kalau tidak menunaikan zakat yang wajib, dan tuan-tuan, puan-puan sebenarnya wajib keluarkan zakat. Percayalah hidup tetap juga tidak ada barakah. Hidup tetap juga susah. Hidup tetap juga tidak tenang, bahagia tidak akan datang. Sebab apa? Kita sedang berhadapan ataupun kita sedang menghadapi satu keadaan yang mana hubungan kita dengan Allah bermasalah. Sebab apa disebut begitu? Kerana zakat ini diwajibkan oleh Allah untuk kita. Yang memberi kita rezeki adalah Allah ya Razak. Yang memberikan kita tenang, Allah ya Mu'min. Yang memberikan kita kesejahteraan, Allah ya Salam. Yang memberikan kita kenikmatan hidup, Allah ya Wahab yang maha memberi. Allah ya Bar, Allah ya Bar, Allah ya maha baik. Jadi bila kita ada masalah hubungan dengan Allah kerana ada perintah Allah yang kita tidak buat, bagaimana kita nak dapat segala nikmat-nikmat yang lain? Sebab itu kalau orang datang mengadu pada saya, kita akan cek dulu 5 rukun Islam ni. Cik, syahadah. Cek, ada tak perkara yang cik tuan, puan buat perkara yang batalkan syahadah? Yang kedua, cek solat. Yang ketiga, cek puasa. Kemudian yang keempat, cek zakat. Kemudian cek bab haji. Sebab rupanya masyarakat kita ramai ada peringkat wajib haji. Tetapi kerana leka, tidak mengumpul harta, tidak mengumpulkan duit, belanja untuk keutamaannya untuk haji. Dia duk leka daripada tahun ke tahun duk besarkan rumah, besar. Daripada tahun ke tahun duduk tambah kereta, besarkan kereta. Daripada tahun ke tahun duduk bercuti sana sini. Sehingga kan tak cukup belanja, tak cukup basic tu. Basic tu ada. Tapi kalau dah ada 10,000 dalam tabung haji sebenarnya akan masuk shortlist senarai pendek. Walaupun haji dia mungkin tahun 2060, tapi sebab dah cukup 10,000 tu, mungkin 4 tahun 5 tahun je dah dipanggil. Jadi ramai di kalangan kita sebenarnya dia dah termasuk dalam peringkat yang istita'ah, yang dah wajib haji. Tapi sebab dia leka, sebab dia lalai dalam mencukupkan belanja pergi haji, sebab dah habis ke lain, duduk kekal lah 1,300 masa daftar haji tu tak naik-naik. Sebab duduk pergi ke lain, akhirnya bimbang kalau meninggal dalam keadaan sebenarnya dia dah wajib, cukup dah syarat wajib haji, tapi dia telah melalaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Dan Alhamdulillah pengalaman saya ada banyak kisah. Bagaimana pasangan suami isteri ada masalah anak ke, masalah dengan pasangan ke. Ada seorang isteri ni dia cerita suami dia sakit sekian-sekian, begitu begini, macam-macam dia cerita. Dia kata, Ustazah, memang saya tahu ada masalah suami saya tak pernah keluar zakat. Jadi macam mana Ustazah? Boleh ke saya keluarkan zakat bagi pihak suami saya Ustazah? Sebab saya rasa suami saya sakit ni antara sebab dia tak keluar zakat. Jadi Allah memberikan dia teguran sekian-sekian. Masya Allah.
Dan selepas dia tunaikan, dia selesaikan, maksud dia pujuk suami dia sekian-sekian untuk keluar zakat. Saya kata kena pujuk suami, kena keluar zakat daripada harta dia. Bukan daripada harta puan. Suami tu diuji oleh Allah dengan hartanya. Kan? Dia perlu keluarkan zakat daripada hartanya. Jadi puan kena pujuk sekian-sekian. Tak lama dia cerita, Ustazah, Alhamdulillah suami saya sehat. Allah berikan dia jumpa dengan penawar yang tepat. Rawatan yang betul. InsyaAllah dia semakin sihat. Dan dia datang daripada apa? Selepas suami dia menunaikan zakat. Masya Allah. Akhirnya selepas nampak hikmah yang besar itu, suami dia menjadi orang yang sangat suka dan mula qada zakat yang lama tak dibayar sekian lama. Jadi begitu juga ada orang datang mengadu masalah anak, degil anak, malas anak, tak nak menyaun anak, begitu begini. Saya tanya soalan yang sama juga, cik, puan, tunaikan tak zakat? Sebab kalau harta kita tak barakah, lepas tu kita beli rumah, lepas tu beli kereta, lepas tu beli makan minum apa semua kan. Sedangkan harta kita tu tak disucikan, tak dibersihkan. Bimbang hilang barakah, jadi kesan pada anak-anak. Jadi ramai ibu bapa yang mula, ada kaitan ke Ustazah? Mestilah ada kaitan. Sebab ia perkara kewajipan. Ia perkara wajib. Bila mereka mula keluarkan zakat, bertaubat kepada Allah di atas kelalaian dan sifat bakhil kedekut tersebut, akan tempat dia. Minta maaf, mungkin terputus line ni, wallahualam, masalah line di tempat kami. Kalau ikutkan line tempat kami, okey. Mungkin line di tempat penganjur, wallahualam. Pulau Pinang hujan lebat ke, gugur ke apa kat sana. Wallahualam, penganjur kita pada Pulau Pinang. Jadi kita buat stream ni. Kan, kita buat stream ni. Okey, subhanallah. Okey, muslimin, muslimat sekalian, kita sambung ya. Dan antara hikmah besar zakat setelah kita sebut tadi, zakat bila kita keluarkan, insya-Allah Allah jaga harta kita. InsyaAllah akan berkembang, Allah bagi ilham, Allah hantar orang yang betul, Allah bagi kita pertolongan untuk kita kembangkan harta. Dan Allah lindungi harta kita. Itu sangat penting. Yang kedua, fadilat kita keluarkan zakat. Zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dengan orang lain. Apabila kesedaran ini wujud dalam masyarakat, setiap orang Islam mampu menunaikan kewajipan mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak menerima. Ia dapat dilihat betapa eratnya jalinan kasih sayang sesama individu di kalangan orang Islam dan masyarakat keseluruhannya. Muslimin muslimat sekalian, ini perkara yang penting. Sebab apa? Kita akan ditanya oleh Allah di akhirat kelak. Apakah yang kita buat terhadap saudara kita yang lemah, terhadap saudara kita yang miskin, terhadap saudara kita yang memerlukan. Mungkin kita sibuk. Kerja siang, malam, hujung minggu sibuk uruskan rumah sekian-sekian. Jadi kita tak sempat nak mencari orang fakir miskin untuk kita santuni. Untuk kita mengagih-agihkan bantuan dan sebagainya. Kita akan ditanya, apakah yang kamu lakukan dengan harta yang diberikan terhadap hak-hak mereka yang memerlukan. Jadi bila kita keluarkan zakat, sebulan sekali, kalau nak buat setahun sekali pun tak ada masalah. Memang hal zakat ini setahun sekali. Ada orang tanya macam ni, Ustazah, zakat ni bukan setahun sekali ke? Habis tu kenapa? Bila gaji, zakat pendapatan, kita kena bayar setiap bulan. Kenapa kita kena bayar setiap bulan? Kenapa potong setiap bulan? Tuan-tuan perempuan kena faham. Memang hal zakat ini, tempoh zakat setahun. Zakat perniagaan ke, zakat pendapatan ke, zakat pertanian ke, zakat emas ke, zakat peternakan ke, macam-macam jenis zakat lah. Zakat simpanan ke, memanglah setahun sekali. Tapi kenapa setiap bulan? Yang ni, soalan ini sebenarnya perlukan jawapan yang mudah faham. Saya tanya pada pusat kutipan zakat kan, kenapa setiap bulan? Kan haulnya setahun. Lalu mereka jelaskan kepada saya, dia kata, Ustazah,
Boleh kalau ustazah nak bayar setahun tak ada masalah. Tapi ramai orang bila dikumpulkan 1 tahun, dia terkejut. Sebab kalau 12 bulan bekerja, dikumpulkan untuk bayar hujung tahun ni, biasanya lah kalau hujung tahun ni, masa tu lah nak guna duit banyak, anak nak masuk sekolah. Hujung tahun ni lah, bila cuti sekolah, kadang orang dah habiskan belanja balik kampung dan sebagainya. Lagi susah nak bayar masa tu. Jadi sebab itu bila kita pergi kat pusat kutipan zakat, mereka akan tanya kita, tuan-tuan perempuan, saya sarankan orang Pulau Pinang hubungi hotline pusat kutipan zakat. Tak ada masalah. Kalau nak tanya soalan, telefon. Kalau rasa malas nak pergi, telefon dulu. Tanya. Saya kalau pergi ke tempat pusat kutipan zakat kan, dia akan tanya, okey gaji berapa, pendapatan berapa, tanggungan berapa, ada bagi pada mak ayah ke tidak, hutang sekian-sekian. Dah potong-potong, tolak-tolak, kira-kira tinggal sikit. Sebab itu kita akan ditanya oleh pusat kutipan zakat, berapa pendapatan tahunan. Ini kena faham. Berapa pendapatan tahunan dia tanya. Dia tanya berapa pendapatan tahunan. Berapa gaji tahunan. Macam tu. Pendapatan tahunan ataupun gaji tahunan. Jadi contohnya keluar-keluar, dalam 1 tahun zakat yang wajib dikeluarkan adalah 500 contoh. Ini contoh saja 500. Jadi macam mana nak bayar setahun untuk 1 tahun ataupun nak bayar kita asingkan bulan. Jadi kalau saya lah secara peribadi saya kata bayar bulanan lah tak terasa sebab sikit. Kalau nak bayar cukup setahun tiba-tiba jumlah tu jadi rasa berat, 500 tu besar, tinggi. Jadi saya dulu pun masa buat pemotongan zakat kerja dulu, kita kata nak buat bulanan lah. Sebab kalau hujung tahun baru nak potong daripada gaji, dia jadi 500 terus, jadi 600 terus. Berat saya kata. Jadi dia kira lah 500 bahagi 12, 500 bagi 12 jadi berapa ya Encik? Kita senang buat 600 lah. 600 bagi 12 jadi RM50 je. Jadi dia pun potong lah RM50 setiap bulan. Masya Allah. Cukup 1 tahun mungkin gaji dah naik. Gaji dah naik jumpa balik. Mungkin ada kiraan tambah sikit RM55 ke. Macam tu. Sebab itu zakat pendapatan ini sebahagian besar ulama mengatakan ia adalah wajib. Walaupun kerja makan gaji, walaupun kita ada hutang rumah, walaupun kita ada hutang kereta. Satu lagi, tuan-tuan perempuan. Saya selalu jumpa ni orang yang beralasan macam ni. Dia kata, kenapa semua okey? Dia kata macam ni, Ustazah, saya kena bayar ke zakat? Kenapa tuan? Saya memanglah gaji saya RM3,000 lebih. Ada yang gaji RM4,000 lebih. Sebab rumah saja dah RM1,500 Ustazah. Kereta sekian, itu sekian, pinjaman peribadi. Saya sepatutnya penerima zakat, dia kata. Saya sepatutnya penerima zakat. Saya kata dah kenapa pula tuan patut penerima zakat? Kenapa tuan jadi asnaf pula? Yelah saya orang berhutang. Saya banyak hutang. Kan orang yang berhutang ni boleh dapat bantuan. Saya orang banyak hutang. Maksudnya saya orang yang perlu ditolong. Bukan saya bagi tolong orang. Saya pun susah. Saya pun berhutang, tak mampu beli rumah cash. Saya berhutang. Saya tak mampu beli kereta. Saya tanya, berapa harga rumah Encik beli? Kalau Encik asnaf, berapa kereta? Encik beli kereta apa? Kalau betul Encik asnaf. Tapi soalan sebenarnya begini. Encik lulus tak pinjaman dengan bank? Lulus Ustazah, sebab tu boleh beli rumah. Kereta ada berapa? 2. Lulus tak? Lulus. Maksudnya Encik bukan asnaf. Sebab apa? Encik golongan orang yang berhutang, yang mampu bayar hutang. Yang asnaf fakir miskin ini, mereka berhutang untuk keperluan, bukan kehendak. Dan bila mereka berhutang, kalau mereka tak berhutang, mereka tak boleh makan. Mereka berhutang kerana terpaksa. Terpaksa berhutang untuk menampung keperluan. Untuk belanja makanan. Dia berhutang, dia sekejap, baru sambung balik. Saya duduk dalam air. Terima kasih.
Ha? Apa dia? Oh. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Muslimin, muslimat sekalian, harap okey ya. Kita tak tahu ni masalah lain di mana ni ya. Terputus-terputus ni. Okey, kita sambung insya-Allah. Stay. Sampai habis ya. Kita ada lebih kurang berapa minit saja lagi. Kat mana tadi ya? Kat mana dah tadi pasal yang beralasan tu. Bila dia sebut tentang Syazah, saya ni sebab banyak hutang apa semua, saya lah yang memerlukan, saya lah yang susah sekian-sekian. Saya kata encik, bila encik lulus pinjaman, encik di kalangan orang yang berhutang dan mampu bayar hutang, ia bukan asnaf. Asnaf bagi miskin orang yang berhutang untuk keperluan makan asasi. Kalau dia tak berhutang, dia akan mudarat. Maksud dia akan kelaparan. Kalau dia tak berhutang, sekian-sekian. Jadi dia berhutang dan kadang dia tidak mampu bayar hutang, bukan kerana dia malas bekerja. Memang ada sebahagian manusia daripada kalangan kita yang bukan kerana malas, dia usaha, dia kerja, dia cari rezeki tapi dia tetap diuji Allah dengan kemiskinan. Maka dia di kalangan orang yang layak menerima zakat. Layak bagi dia. Dia bukan menerima zakat. Maksudnya jangan pertikaikan tentang kelayakan ni. Jangan sekali-kali kita umat Islam, orang mukmin, orang muslim sebut begini. Senanglah dia jadi pemalas. Dah lah malas, goyang kaki, lepas tu dapat duit zakat. Kalau macam tu, baik jadi orang pemalas. Kita yang rajin ni pula kena keluarkan zakat. Bagi pada orang pemalas untuk hidup. Ini satu salah faham yang besar. Ini satu pendirian yang silap. Ini ada satu kefahaman yang silap. Kita perlu betulkan. Sebab sunnatullah. Sunnatullah tuan-tuan puan-puan sekalian. Ketetapan Allah. Sampai kiamat. Tetap akan ada orang miskin dan di sana ada orang kaya. Sebab apa? Di situlah adanya pahala sedekah. Kalau semua kaya, di mana kita nak dapat peluang pahala sedekah yang begitu banyak disebut dalam hadis Nabi, firman Allah dan sebagainya. Kalau kita baca kan, firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ayat yang menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Petunjuk Al-Quran itu adalah petunjuk kepada orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa atuz zakah. Macam mana dah cik? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, ayat-ayat memang biasa ingat, minta maaf ya tuan-tuan puan, sebenarnya keletihan tu teramat jugalah sebenarnya, teramat letih. Bukan nak mengungut letih ke apa. Sebab wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, boleh dah tu. Sebenarnya nak ambil tu ciri-ciri orang yang bertakwa yang tu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Saya sendiri khususnya, kita keluar daripada rumah subuh tadi, bertolak ke Kuantan sampai pukul 9, ceramah 2 jam. Kemudian habis program ke 12.30, kami bertolak terus sampai dekat sini ngam-ngam 2.30, terus tak ceramah. Memang tak buat apa, terus tak ceramah. Tak sempat makan tengah hari, tak sempat apa-apa. Jadi sebab itu sedang kelaparan dan keletihan sikit. Mohon maaf kalau persembahan ataupun penyampaian tu agak lemah. Penyampaian itu macam ada masalah kan, tak lancar je ustazah ni kan. Macam bercakap tu macam lemah je, sebiji-sebiji je. Doakanlah ya kita terus kuat untuk menyampaikan ilmu-ilmu dan juga kebaikan. Masya Allah. Jadi cuba kita rujuk surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 tadi tu kan. Disebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan Allah sebut wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebahagian daripada hartanya mereka menafkahkan hartanya. Sebab itu banyak lagi firman Allah dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang soleh, ciri-ciri orang yang bertakwa, mesti akan dikaitkan dengan mereka orang yang suka menafkahkan harta, suka bersedekah, suka infak, suka melakukan wakaf dan sebagainya. Masya Allah.
Sebab itu, sampai kiamat, sunnatullah, mesti ada orang yang memberi dan ada yang menerima. Ada orang yang bersedekah dan terima sedekah. Ada orang yang memberi zakat dan ada orang yang menerima zakat. Sebab itu Allah beri peringatan dalam Al-Quran, wa ammasa ila fala tanhar, kepada orang yang meminta, orang yang memerlukan, jangan kamu herdik, jangan kamu hina. Jadi kalau kita sebut, sebab saya sebut ni bukan sebab saja-saja, sebab saya dengar ayat-ayat macam ni. Untunglah orang yang malas, goyang kaki, lepas tu tunggu je duit bulanan daripada zakat. Kita yang bekerja, kita yang berniaga pula duk menanggung hidup dia. Ini satu kefahaman konsep yang salah. Sebenarnya kita harus bersyukur. Alhamdulillah, Allah pilih kita tidak hidup melarat. Allah tak uji kita dengan kemiskinan. Allah limpahkan rezeki. Dan hasil daripada rezeki ini sebagai tanda syukur, kita membahagiakan, menggembirakan orang yang kesempitan. Orang yang memerlukan. Barulah di situ kita akan melihat adanya keseimbangan ummah. Barulah seimbang. Keseimbangan ummah ini bukan bila semua orang kaya. Bukan. Tetapi selama mana ummah ini saling melengkapi, saling tolong menolong, saling bantu membantu, barulah wujudnya keseimbangan ummah. Dan keseimbangan ummah ini bukan sekadar di dunia. Kita memerlukan keseimbangan ini di dunia dan akhirat. Saya suka sebutkan begini tuan-tuan puan-puan sekalian. Saat kita hidup di dunia ini, bila kita memberi zakat ataupun memberi sedekah, kita dapat lihat secara zahirnya kita sedang membantu orang fakir miskin, asnaf, 8 asnaf tu kan. Tetapi bila di mahsyar kelak, siapa pula tolong siapa? Agak-agak siapa tolong siapa? Mereka yang pernah kita tolong di dunia ini, insya-Allah mereka yang akan bantu kita di mahsyar kelak. Mereka yang akan mempertahankan kita di hadapan Allah mudah-mudahan. Ya Allah, dia pemurah ya Allah, dia banyak sedekah, dia tolong keluarga kami, dia yang menanggung. Ya Allah, aku bersaksi ya Allah, dialah yang menanggung belanja anak-anak sekolah ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya dia telah membantu saat aku kesempitan ya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Saat dibuka hijab semua amalan-amalan baik, amalan-amalan buruk dan sebagainya. Sebab itu sebenarnya zakat ini, dia membawa keseimbangan ummah di dunia dan di akhirat. Kita akan saling tolong menolong. Kalau di dunia kita nampak kita yang tolong orang susah, kita yang tolong orang miskin, orang kesempitan, tetapi insya-Allah di mahsyar kelak mereka pula akan menolong kita, akan membantu kita. Sebab itu saat kita memberi, jangan rasa bahawasanya kita telah memberi ataupun kekurangan sesuatu, tak. Tapi kita kena bahagia dan gembira, bahkan kita terima kasih kepada yang menerima. Bahkan kita boleh sebut, terima kasih ya sudi terima, terima kasih ya, subhanallah. Saya bahagia sangat sebab kamu terima pemberian saya ni. Sebab insya-Allah mudah-mudahan Allah juga terima. Mudah-mudahan pemberian ini akan membantu saya masuk syurga. Syukur. Sebab bila hampir kiamat kelak, bila berlakunya tanda-tanda besar kiamat kelak, semua orang masa tu nak sedekah. Semua orang berlari-lari cari orang tak jumpa. Masa tu tak ada orang dah nak terima. Sebab apa? Baru orang nampak. Oh, bila dah keluar dah tanda-tanda besar kiamat, masa tu dah terlambat bila matahari terbit daripada barat. Terbit daripada barat. Betul tak? Matahari terbit daripada timur sekarang kan? Okey, kalau matahari terbit daripada barat ketika itu, masa tu dah tertutup dah pintu taubat, amalan-amalan buat apa pun dah tak diberi pahala dah. Ketika itu, ramai manusia mencari-cari mana orang yang boleh terima sedekah. Semua bergebuk nak keluar sedekah masa tu. Tapi ketika itu tidak diterima lagi. Jadi subhanallah, bila kita keluar sedekah, kita lebih gembira daripada orang yang terima sedekah. Terima kasih, alhamdulillah Allah temukan. Bila ada orang datang untuk meminta, ya Allah ini rezeki peluang Allah. Allah sedang buka kepada aku ni. Peluang ni untuk aku memberi. Memberi tu, kita nampak kita bagi RM10 kepada dia. Tapi RM10 tu, dia bolehlah beli makanan ke, beli apa. Berapa sangat, apa sangat yang boleh dibeli dengan RM10. Tapi RM10 tu sebenarnya tak pergi ke mana, dia masuk akaun kita kembali. Akaun apa? Akaun yang akan kita manfaatkan, yang akan kita guna. Akaun yang kita akan nikmati di alam kubur kelak. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebentar ya. Apa?
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey, seterusnya. Kita sambung sikit lagi ya. Okey. Zakat antaranya berperanan untuk memastikan sebuah anggota masyarakat itu menjadi lebih sempurna. Tidak ada yang melarat, tidak ada yang mungkin mati kebeluran ke, ataupun tidak ada jiran-jiran kita, sebab kita bimbang muslimin-muslimat sekalian. Nabi SAW ada beri peringatan kan, iaitu golongan antara golongan yang tidak masuk syurga, yang dapat murka Allah, iaitu mereka yang ketika dia tidur, ketika dia kenyang, ada jirannya kelaparan. Jadi dalam dunia teknologi hari ini, bukan teknologi, dalam dunia yang sibuk kerja itu ini hari ini, subhanallah, kita kadang-kadang tak sempat nak tahu perihal jiran. Tak bertembung, tak tahu, mungkin ada jiran yang selang 20 rumah. Selang 20 rumah ke kan, yang kita tak kenal, rupanya dia jiran kita. Yang dalam kesusahan. Masya Allah. Yang dalam kesusahan, jiran yang jauh contohnya. Yang kita tidak tahu. Yang kita sendiri tak kenal, kita tak tahu dia tu jiran kita, rupanya dia dalam keadaan kelaparan. Tapi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita selalu keluarkan zakat, lalu ada jiran kita yang juga terima zakat tersebut, akhirnya subhanallah kita terlepas daripada golongan yang tidak masuk syurga tadi. Yang Allah murka tadi, iaitu mereka yang kenyang tapi ada jirannya yang lapar. Jadi mudah-mudahan dengan kita keluarkan zakat, kita dah pun melaksanakan tanggungjawab kita kepada jiran-jiran dan sebagainya. Okey, di antara yang khulasah ataupun kesimpulan ya tuan-tuan puan-puan sekalian, mohon maaf, antaranya ialah zakat akan memainkan peranan. Ini penting tuan-tuan puan. Zakat merupakan cara yang dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji, yang memberi kesan kepada masyarakat, iaitu sifat dendam, ira hati, hasad, dengki. Sebab sifat-sifat seumpama ini yang boleh merosakkan masyarakat, tetapi sebelum rosak masyarakat, rosak dulu hati kita ni. Jadi bila kita zakat, kita bagi sedekah, kita sedang menggugurkan hati kita daripada penyakit-penyakit ni. Nabi SAW, ini bukan hadis Nabi tapi firman Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, menjadi zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka. Yakni daripada akhlak yang buruk. Subhanallah. Ini perintah Allah kepada amil, contohnya. Ambillah sebahagian dari harta mereka. Daripada harta mereka itu dijadikan sedekah, dijadikan zakat. Kewajipan. Kalau orang zaman Rasulullah perintahkan amil-amil ni pergi kepada peniaga, penternak, pergi buat kutipan zakat. Sebab apa? Itu perintah Allah. Ambillah sebahagian pada harta mereka menjadi zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka. Supaya dengan perbuatan engkau mengambil zakat, mengambil sedekah yang wajib tu, engkau boleh membersihkan harta mereka. Kemudian dapat menyucikan mereka daripada akhlak buruk. Sebab itu disebutkan hikmah besar sedekah, orang suka bersedekah ni, orang yang keluarkan zakat suka bersedekah ni, dia akan memiliki akhlak yang mulia. Sebab apa? Dia boleh Okey. Dan yang terakhir, muslimin muslimat sekalian, suka untuk saya baca satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sesetengahnya menjadi penolong. Orang beriman lelaki dan perempuan sesetengahnya menjadi tolong menolong, saling menolong bagi setengah yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan dan melarang daripada buat kejahatan.
Itulah ciri-ciri pertolongan yang hakiki, iaitu saling tolong menolong dalam buat kebaikan dan tolong menolong menegur kemungkaran. Itu antara sifat-sifat ciri-ciri mukmin yang sebenar. Bukan tolong bak masak, tolong kemas rumah, itu ya dapat pahala juga. Tapi tolong menolong yang paling tinggi adalah saling tolong menolong, saling menyuruh kepada kebaikan dan saling melarang kepada perbuatan yang keji. Dan mereka mendirikan solat dan mereka menunaikan zakat serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan golongan ini akan diberikan Allah rahmat. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan zakat yang dikeluarkan akan menjadikan kita hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang taat kepada Allah, hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan zakat yang kita keluarkan, tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah berikan kita kurniaan husnul khatimah, kematian yang baik dan kehidupan di alam barzah yang baik dan bila dibangkitkan di mahsyar kelak dalam keadaan yang baik. Sebab apa? Di antara pintu-pintu syurga yang namanya babus sedekah. Orang-orang yang banyak bersedekah termasuk dalam dan juga orang yang banyak bersedekah dan mengeluarkan zakat, insya-Allah akan dipanggil masuk melalui pintu sedekah. Antara pintu syurga namanya babus sedekah. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang kerap, orang yang kuat, orang yang banyak melakukan sedekah. Sedekah termasuklah orang yang mengeluarkan zakat. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau ada silap, kekurangan, kelemahan yang datang daripada pihak saya. Mungkin hari ini kita pun tak pasti masalah lain ini, tak tahu sama ada daripada pihak saya yang di sini ataupun masalah lain ini daripada pihak penganjur yang berada di Pulau Pinang, wallahu alam, kerana kita buat melalui StreamYard ni. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan perkongsian pada petang ini membawa kebaikan, membawa manfaat, memberikan kita rasa kesedaran. Tapi kesedaran saja tidak cukup. Ia perlu disusuli dengan tindakan. Pergilah kita ke pusat kutipan zakat yang terdekat. Tanyalah mereka, adakah kita tergolong di kalangan orang yang wajib zakat? Janganlah sembunyikan apa yang kita dapat. Maksudnya sembunyikan ada pendapatan yang kita tak sebut. Sebutlah apa pendapatan kita dapat. Walaupun hari ini mungkin kita rugi. Hari ini mungkin kita sedang rugi. Kita tak sekaya dulu. Kita tak semewah dulu. Tapi kewajipan tetap wajib. Kita kena tanya. 2 tahun lepas saya berniaga maju tapi saya tak keluarkan zakat. Sekarang perniagaan saya merudum. Jadi macam mana? Tetap kena keluarkan zakat yang lama. Tapi bayarlah mengikut kemampuan. Mungkin bila kira-kira keluar jumlah yang sangat tinggi, kita kata boleh ansuran tak? Boleh. InsyaAllah boleh ansuran. Yang penting Allah tengok usaha kita. Yang penting Allah tahu kita dah berniat untuk bayar tapi sekarang kita sedang sempit, kita sedang susah. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita tu, ya Allah bantu aku nak bayar zakat yang aku tak bayar. Aku berniaga 10 tahun maju dulu aku tak bayar, ya Allah. Ampuni dosaku sebab aku lalai daripada membayar zakat, ya Allah. Sekarang ya Allah, berikanlah aku jalan, murahkanlah rezekiku untuk aku bayar zakat, ya Allah. Aku tidak mahu mati dalam keadaan dimurkai olehmu, tidak dibersihkan harta, wallahu alam. Bolehlah minta apa pun doa-doa dengan Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah pun lapangkan rezeki kita sebab Allah nampak kita mula sedar akan amanah rezeki yang Allah beri, antaranya adalah wajib dikeluarkan zakat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang turut hadir. Minta maaf segala kekurangan sekali lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua akan berkumpul kembali di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.